Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan teruskan untuk sains tingkatan 2 kita, iaitu bab 3 nutrisi. Untuk bab 3.1 kita akan belajar banyak berkenaan dengan kelas makanan. Okey, setiap hari kita akan mengambil makanan contoh seperti nasi, sayur-sayuran dan buah-buahan. Tapi pernah tak kita fikir apakah yang dikandungi oleh setiap makanan yang kita ambil? Contohnya nasi, okey, carrot, okey, buah-buahan, sayur-sayuran, bayam, okey, kubis. Apakah kandungan setiap makanan ini yang menjadikan kita perlu untuk kita ambil jumlah-jumlah makanan tersebut? Okey. Yang pertama, makanan dapat membekalkan kita dengan tenaga, nutrien dan juga memelihara kesihatan kebadan kita. Okey, jadi contoh makanan seperti nasi, spaghetti, karbohidrat. Okey, makanan-makanan ini membekalkan kita dengan tenaga. Okey, bayangkan contoh kalau awak tidak makan selama 1 hari, 2 hari, apa akan jadi kepada badan awak? Sudah tentu badan awak tidak mempunyai tenaga untuk awak membuat aktiviti harian. Okey, badan awak akan menjadi lesu. Okey, kerana tidak mendapatkan nutrien-nutrien yang penting dalam badan kita, terutamanya untuk memberikan kita tenaga. Okey, dan kebanyakan nutrien ini juga penting supaya ianya dapat memberikan kesihatan yang baik kepada kita. Okey, untuk topik ini kita akan belajar berkenaan dengan 7 kelas makanan, iaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas dan air. Untuk yang pertama, kita akan lihat lebih kepada karbohidrat, di mana karbohidrat ni adalah sebatian organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. Okey, C, H dan O ini adalah simbol bagi setiap karbon, hidrogen dan oksigen. Okey, jadi senang untuk ingat, karbohidrat mempunyai karbon, hidrogen dan juga oksigen. So, okey, karbohidrat merupakan sumber tenaga utama kepada badan kita. Okey, contoh macam nasi, ianya adalah sumber karbohidrat. Jadi awak kena ingat, karbohidrat ni membekalkan tenaga. Contoh karbohidrat yang pertama kita ada kanji, makanan simpanan dalam tumbuhan. Okey, kemudian kita ada glycogen, makanan simpanan dalam haiwan dan juga selulosa, karbohidrat yang membentuk dinding sel tumbuhan. Okey, jadi ini adalah sumber-sumber karbohidrat yang boleh kita dapat melalui haiwan, okey, dan juga tumbuhan yang kita makan. Okey, contoh-contoh karbohidrat seperti yang kita nampak ini, kita ada spaghetti. Okey, jadi spaghetti ni adalah makanan ruji, okey, sesetengah negara. Okey, contoh kalau dekat Malaysia kita lebih kepada nasi. Okey, di mana nasi ni adalah sumber karbohidrat untuk badan kita. Okey, kemudian potato ataupun kentang. Okey, kentang ni pun adalah sumber utama untuk karbohidrat. Okey, cuma dekat Malaysia ni kita tak adalah menjadikan kentang sebagai makanan ruji kita. Makanan ruji kita adalah nasi. Okey, sugar ataupun gula. Okey, gula ni pun adalah salah satu sumber karbohidrat. Cuma gula ni kita tak boleh ambil dengan terlampau banyak. Okey, nanti dia akan menyebabkan penyakit-penyakit lain. Contoh kalau macam pisang juga. Pisang ni pun adalah sumber karbohidrat. Okey, jadi makanan-makanan dekat sini adalah mempunyai sumber karbohidrat kepada badan kita. Okey, tetapi awak kena ingat, contoh kalau macam pisang, ianya bukan hanya mempunyai karbohidrat, tetapi ianya juga mempunyai nutrien-nutrien lain yang penting kepada badan kita. Okey, contoh dalam sesuatu makanan tu bukan hanya mempunyai karbohidrat, tetapi nutrien lain pun ada juga. Kemudian kita akan tengok protein. Bahan makanan yang mengandungi unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Okey, C, H, O dan N. Karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Okey, protein yang kita makan akan dicerna kepada unit asasnya, iaitu asid amino. Okey, unit asas ni maksudnya adalah satu benda yang memang kita tak akan boleh pecahkan lagi kepada yang paling kecil. Jadi asid amino ni adalah yang paling kecil. Okey, jadi contoh kalau kita makan makanan yang berunsurkan protein, okey, bila dia masuk ke dalam badan kita, ianya akan dicerna untuk menjadikan molekul ataupun yang paling kecil sekali, iaitu asid amino, supaya mudah untuk badan kita serap.
Okey, protein diperlukan untuk pertumbuhan dan pembaikan tisu-tisu badan yang telah rosak. Okey, jadi contoh kalau macam pertumbuhan. Okey, jadi contoh kalau macam kanak-kanak yang sedang membesar, mereka memerlukan lebih banyak protein. Okey, ataupun contoh kalau ada kecederaan dekat badan, jadi kita memerlukan protein supaya kita boleh sembuh dengan cepat. Kemudian menggantikan sel-sel yang telah mati. Okey, jadi macam yang saya kata sebelum ni, sel-sel dalam badan manusia ni kita bersilih ganti. Sekiranya ada satu sel mati, akan ada sel yang lain yang menggantikan sel-sel yang telah mati. Kemudian mensintesis enzim, hormon dan juga antibody. Okey, enzim dekat dalam badan kita, hormon dan juga antibody untuk kita melawan anasir-anasir dari luar macam kuman ke, bakteria ke, virus. Okey. Okey, kemudian untuk sumber protein. Jadi ini adalah sumber protein yang boleh awak tengoklah dekat sini. Contohnya yang pertama, sumber protein yang pertama kita ada seperti daging. Okey, daging ni adalah sumber protein yang berdasarkan haiwan. Okey, jadi daging yang pertama. Kemudian kita juga ada sumber kekacang. Ini adalah sumber protein juga. Nombor 3, ayam. Okey, ayam ni pun adalah sumber protein. Jadi kalau awak nampak kat sini, meja dia mostly sumber protein adalah berdasarkan haiwan, telur, daripada ayam. Dan kemudian seafood, seafood. Okey, ataupun haiwan-haiwan laut, udang, ikan, ketam. Okey, ini adalah sumber protein yang terbaik. Kemudian kita akan tengok lemak. Okey, lemak mengandungi unsur karbon, hidrogen, oksigen. Karbon, hidrogen, oksigen. Okey, CHO sama juga macam karbohidrat. Okey, terbentuk daripada gliserol dan asid lemak. Kalau awak pedas tadi, awak akan tahulah apa itu gliserol dan juga asid lemak. Okey, lemak merupakan satu sumber dan simpanan tenaga yang tinggi. Setiap gram lemak membekalkan 2 kali ganda jumlah tenaga yang dibekalkan oleh karbohidrat. Okey, kita akan tengok fungsi lemak. Kenapa kita perlu makan makanan yang berlemak? Okey, bila awak dengar lemak, mungkin awak fikir yang macam lemak ni adalah benda yang tak bagus. Benda yang kita tak perlu nak ambil. Contoh kalau awak fikir awak nak kuruskan badan kan, lemak ni tak payahlah ambil. Okey, bukan. Okey, lemak ni mempunyai fungsi tersendiri. Contoh, melindungi organ badan seperti jantung dan ginjal. Okey, dekat organ badan ni kita mempunyai lemak supaya dia boleh dilindungi. Okey, kemudian bertindak sebagai pengangkut bagi vitamin A, D, E dan K. Vitamin A, D, E dan K ni kita akan belajar untuk next one. Okey, lemak berlebihan disimpan di bawah kulit sebagai penebat haba untuk mengawal suhu badan. Okey, jadi ini dekat badan kita ni, dekat lapisan kulit kita. Okey, lapisan kulit kita pun kita ada lemak. Okey, jadi ianya mengelakkan kita daripada kesejukan sekiranya cuaca terlampau sejuk. Okey, ini adalah sumber-sumber lemak. Contoh kalau macam kita ada butter. Okey, kemudian kita ada minyak kelapa. Okey, minyak kelapa sawit juga adalah sumber lemak. Dan juga kekacang. Vitamin. Okey, sebatian organik yang tidak membekalkan tenaga tetapi diperlukan oleh badan dalam kuantiti yang sedikit untuk mengekalkan kesihatan yang baik. Okey, jadi vitamin kita ada banyak jenis. Vitamin A, D, E, K, B, C. Okey, jadi kita akan tengok setiap fungsi vitamin ni. Okey, tapi awak kena faham, konsep vitamin ni dia tak membekalkan tenaga, tetapi dia lebih kepada dia membekalkan awak dengan nutrien yang cukup. Okey, yang kita perlukan. Tak perlu banyak tetapi benda yang kita perlukan. Contoh, kita ada 2 jenis kat sini, vitamin larut air dan juga vitamin larut lemak. Contoh kalau macam B dengan C ni dia boleh larut dalam air lah. Okey, A, D, E dan K dia larut dalam lemak. Contoh kat sini kita ada 4. Susu, daging, buah-buahan, sayur-sayuran. Ini adalah sumber-sumber yang boleh membekalkan kita dengan vitamin. Okey, kita akan tengok contoh-contoh vitamin, sumber, kepentingan dan kesan. Okey, sekiranya kita kekurangan vitamin ni. Okey, contoh vitamin A yang pertama.
susu, kuning telur dan minyak ikan. Kepentingan dia adalah lebih kepada membantu penglihatan pada waktu malam dan memelihara kesihatan kulit. Okey, jadi kalau awak nak kulit yang cantik, awak minumlah susu, kuning telur, makan kuning telur yang dah masak Okey, kemudian minyak ikan. Okey, jadi kesan kekurangan dia. Okey, kesan kekurangan ni awak akan, sekiranya awak kurang minum susu, kurang makan kuning telur, okey, awak akan dapat rabun malam dan juga penyakit kulit. Nampak tak? Bila awak kurang dia, kepentingan ni akan kurang juga. Okey, kesan dia akan menyebabkan awak rabun dan penyakit kulit. Untuk vitamin B, yeast, hati dan telur. Fungsi sistem saraf. Okey, menjaga fungsi sistem saraf. Sistem saraf ni awak sepatutnya dah belajar untuk tingkatan 1 kan. Okey, kemudian pembentukan sel darah merah. Okey, jadi ini boleh mengakibatkan beri-beri dan anemia. Okey, kemudian C. Buah-buahan, sayur-sayur dan juga sayur-sayuran melawan jangkitan penyakit. Okey, jadi ini lebih kepada antibody lah. Okey, memelihara kesihatan gusi dan mulut. Nampak tak? Sekiranya awak kurang makan vitamin C, ianya akan menyebabkan penyakit scurvy ataupun gusi berdarah. Okey. Kemudian vitamin D. Vitamin D ni sumber dia mentega, telur dan minyak ikan. Kepentingan dia membantu dalam penyerapan kalsium. Okey, bila penyerapan kalsium, awak kaitkan D dengan kalsium. Dia lebih kepada tulang. Okey, animal gigi. Animal gigi kita pun tulang Okey, kemudian kesihatan kulit pun sama. Okey, jadi nampak tak apa yang akan terjadi kepada awak sekiranya awak kekurangan vitamin D. Riket, ini penyakit tulang. Okey, sakit gigi, penyakit kulit. Okey. E, bijiran dan sayur-sayuran hijau memelihara fungsi sistem pembiakan. Okey, jadi ini adalah untuk kita mengelakkan daripada kita dapat kemandulan, keguguran fetus. Okey, fetus ni adalah bayi dekat dalam kandungan. Okey. Kemudian K, susu, kuning telur dan minyak ikan mempercepatkan proses pembekuan darah. Ini sangat penting vitamin K. Okey. Jadi sekiranya awak kurang vitamin K, darah awak akan lambat membeku. Bila darah lambat membeku, ianya akan menyebabkan awak hilang banyak darah. Okey, bila darah awak banyak hilang, dia akan menyebabkan awak lagi letih dan lesu lah. Okey. Jadi ini fungsinya vitamin K. Okey, macam tadi kita tengok vitamin. Jadi vitamin ni bukanlah bahan yang menyebabkan yang diperlukan untuk kita supaya kita dapat lebih banyak tenaga, bukan. Tapi ianya lebih kepada lengkap dalam badan kita. Okey, sebab tu kalau macam vitamin awak nampak dekat kedai sekarang, dekat online agak banyak yang jual suplemen. Okey, tapi sebenarnya bahan-bahan ni kita memang dah boleh dapat daripada apa yang kita makan secara harian. Hari-hari dah dalam hidup kita mesti akan ada vitamin K. Kita dapat vitamin K, vitamin D. Okey, jadi sebenarnya pada usia awak ni awak tak perlukan suplemen pun. Okey, contoh kalau macam awak dah tua, awak hilang selera makan, awak nak makan suplemen, awak boleh makan. Okey, kalau awak nak makan suplemen, contoh kalau macam vitamin C. Badan kita kan, contoh macam sekarang kan ada dekat TV kan agak banyak promote vitamin C kan. Kita perlu ambil kan untuk kulit, untuk antibody. Tapi sebenarnya tak perlu. Kalau awak rasa makanan awak dah cukup, cukuplah. Sebab badan kita, kalau kita terlebih vitamin C, okey, badan kita akan sendiri akan buang balik vitamin C melalui air kencing, urine. Badan kita tak perlukan terlampau banyak vitamin. Pelawas, bahan yang tidak dapat diuraikan oleh sistem pencernaan. Okey, pelawas terdiri daripada selulosa yang terdapat di dalam dinding sel tumbuhan. Okey, kita dah belajar berkenaan dengan sel tumbuhan sebelum ni. Pelawas pula. Mengelakkan sembelit dengan merangsang peristalsis. Apa itu peristalsis? Awak tengok dekat sini. Okey, jadi seperti yang awak nampak dekat dalam gambar ni, awak nampak makanan ni dia akan jatuh sehingga ke perut kan? Okey, jadi untuk makanan itu bergerak, okey, otot-otot dekat esophagus kita ni perlu melalui peristalsis. Nampak? Dia pengecutan dekat sini. Pengecutan dan juga pengembangan
esophagus kita. Itu adalah yang kita panggil sebagai peristalsis. Okey, jadi pelawas ni dia memudahkanlah peristalsis dekat dalam badan. Okey, bukan sahaja dekat esophagus tetapi juga dekat dalam awak punya sel, dekat dalam kita punya usus. Okey, usus besar, usus kecil. Okey, jadi dekat dalam usus besar dengan usus kecil ni pun ada peristalsis, di mana kalau awak ambil pelawas, lebih mudah untuk awak bahan-bahan makanan dekat dalam badan awak untuk dicerna dan kemudian dibuang. Okey. Ini adalah contoh pelawas, lebih kepada sel tumbuhan lah. Okey, pelawas tadi awak nampak selulosa kan. Okey, jadi makanan seperti sayur-sayuran, okey, kemudian grains, oats, okey, roti oats, oatmeals. Kemudian kita akan tengok mineral. Okey, jadi mineral ni pun sama seperti vitamin, di mana kita tak memerlukan dia dalam jumlah yang banyak dan kemudian dia juga tidak memberikan tenaga kepada badan kita. Okey, walaupun dia tak memberikan tenaga kepada badan kita, tapi kita tahu dia adalah penting, okey, untuk menjamin kesihatan kita. Okey, jadi kemudian kita akan tengok jenis sumber kepentingan dan kesan kekurangan mineral tersebut. Okey, dekat sini saya akan tunjukkan contoh 6 jenis mineral yang kita perlu tahu. Okey, yang pertama adalah kalsium. Sumber kalsium adalah susu, ikan bilis, udang, sayur-sayuran dan juga sayuran hijau. Okey, di mana ianya akan membantu dalam pembekuan darah dan juga menguatkan tulang dan gigi. Okey, jadi riket dan osteoporosis adalah dua penyakit yang berkaitan dengan tulang disebabkan oleh kekurangan kalsium. Kemudian kita akan tengok natrium. Jadi sumbernya adalah garam, daging dan telur, di mana fungsinya adalah untuk memelihara fungsi sistem saraf. Okey, jadi risikonya sekiranya kesan kekurangan untuk natrium ni, kita akan mengalami kekejangan otot. Kemudian kita pergi kepada besi. Okey, besi ni sumbernya adalah kita boleh dapat daripada hati dan daging. Dan kemudian ianya juga boleh membina hemoglobin dalam darah. Okey, di mana kita tahu hemoglobin ni adalah untuk mengangkut oksigen ke seluruh badan. Okey, jadi hemoglobin ni kita perlu dalam jumlah yang cukup supaya oksigen dapat disampaikan ke otak dan seluruh badan kita. Okey, jadi risiko sekiranya kita kekurangan besi adalah anemia, di mana badan kita akan mengalami kekurangan sel darah merah. Kemudian iodin. Iodin daripada makanan laut dan juga buah-buahan. Ianya berfungsi untuk membantu kelenjar thyroid. Okey, sekiranya kita kekurangan iodin ni tadi, kita akan menyebabkan penyakit goiter. Okey, kemudian phosphorus kita boleh dapat daripada keju, daging, telur dan juga sayur-sayuran, di mana fungsinya adalah lebih kurang sama macam kalsium tadi. Ianya bertanggungjawab untuk menguatkan tulang dan gigi dan kemudiannya membentuk asid nukleik dalam DNA dan RNA. Okey, risiko kekurangannya adalah riket, gigi rapuh dan tidak dapat membina RNA dan DNA. Okey, kemudian kalium. Kalium ni kita boleh dapat daripada tumbuhan dan juga haiwan, di mana ianya membantu pengecutan otot. Okey, dan memelihara fungsi sistem saraf. Okey, sekiranya kita kekurangan kalium, kita boleh mengalami lumpuh ataupun kekejangan otot. Dan kelas yang terakhir iaitu air. Okey, jadi seperti yang kita tahu, air ni memang sangat penting. Okey, formula kimia bagi air adalah H2O, di mana kita ada hidrogen dan juga oksigen. Okey, air diperlukan untuk bertindak sebagai pelarut dalam bahan kimia. Contoh, kalau awak nampak gambar ni kan, awak nampak garam, salt ni garam ya. Okey, garam dan kemudian kita akan campurkan dengan air, di mana air ni berfungsi sebagai pelarut untuk melarutkan garam. Okey, jadi bila kita kacau campuran garam dan juga air, garam ni akan dilarutkan di dalam air dan menyebabkan air garam terhasil. Okey, kemudian medium pengangkutan nutrien dan oksigen dalam sel. Ini adalah air tadi, pengangkutan nutrien dan juga oksigen. Okey, mengangkut hasil perkumuhan seperti urea dan juga garam mineral berlebihan keluar daripada sel. Okey, jadi kalau macam badan kita ni, okey, contoh kalau mineral ataupun vitamin. Okey, kita tak perlukan terlampau banyak vitamin ataupun mineral dalam badan kita. Jadi
bahan-bahan ini akan dikeluarkan. Yang berlebihan tu akan dikeluarkan daripada badan kita melalui urea. Okey? Mengawal atur suhu badan melalui penyejatan peluh. Contoh kalau awak dah terlampau banyak exercise kan. Exercise, buat latihan, berlari. Okey, badan kita akan mengalami suhu panas yang mendadak. Okey, jadi itulah fungsi perpeluhan di mana ianya bertujuan untuk mengekalkan suhu badan kita, homeostasis. Okey? Okey, jadi untuk ini sampai sini sahajalah kita punya kelas. Okey, jadi untuk next class kita akan teruskan untuk bab 3.2. Okey, di mana kita akan tengok lebih banyak berkenaan dengan makanan. Okey, jadi kalau untuk next class kita akan jumpa untuk next video. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.